Datuk, satu lagi dari segi pengamatan Datuk, ada tak terdapat gerakan untuk menukar Perdana Menteri sekarang ini? Atau cuma Saya rasa tak tahu. Saya rasa lebih banyak gerakan mempertahankan Perdana Menteri daripada gerakan untuk menjatuhkan Perdana Menteri. Ini menyebabkan saya tertanya-tanya, kalau Perdana Menteri kukuh, teguh, kuat, mengapa perlu diadakan perhimpunan, diadakan perjumpaan, diadakan ikrar taat setia, diadakan nyanyian, Perdana Menteri dijulang sehingga beliau gayat. Tak tahulah, adakah rencana satu rencana, dua rencana, satu atau dua rencana seminggu sekali oleh Tun Mahathir Mohamad dan oleh blogger macam saya begitu hebat sehingga Perdana Menteri akan jatuh. Tapi gambarannya di pihak Perdana Menteri seolah begitu. Mereka mengadakan perhimpunan, perhimpunan demi perhimpunan, ikrar demi ikrar, slogan demi slogan, usung, julang. Jadi artinya lagi banyak perkara seperti itu, mana semakin goyah Perdana Menteri, kedudukan Perdana Menteri. Mereka, saya tak tahulah, kalau mereka rasa Perdana Menteri kuat, mengapa nak ada perhimpunan? Mengapa nak menyanyi dengan begitu emosi, kemudian julang, junjung? Selalunya kita junjung orang ni masa nak bersunat, atau waktu zaman saya dulu, sebab tanah tu, sebab jalan tak elok, becak, pengantin selalunya diusung, pengantin lelaki diusung atas bau. Dalam budaya Melayu waktu tu je lah kita usung orang ni, atau lagi satu lagi kita usung waktu mati lah. Datuk memberi satu kiasan yang agak Dah saya kata yang duduk nampak mengkritik dan hendak Datuk Seri Najib berhenti ni Tun Mahathir Mohamad. Dia bukan ada utusan, dia bukan ada Straits Times, dia bukan ada TV3, dia bukan ada RTM. Dia ada blog dia aja. Dia ada Siti Nurhaliza, Rosita Cik Wan. Takkan Tun Mahathir Mohamad, Rosita Cik Wan, Siti Nurhaliza, bila Siti Nurhaliza ada situ, saya pun nak tumpang sekaki lah, Datuk A kata, saya boleh menjatuhkan Perdana Menteri. Sehingga tidak ada hari yang orang UMNO tidak mengikrarkan sokongan terhadap Perdana Menteri dan secara langsung dan tidak langsung mengherdik Tun Mahathir Mohamad. Jadi setakat ni memang tak ada gerakan, ataupun Datuk memang tak terlibat dengan apa-apa gerakan? Saya tidak pernah terlibat dengan apa-apa gerakan. Saya adalah wartawan yang mengikuti perkembangan. Saya tidak merancang lah. Cuma apa yang saya tulis, Tan Sri Zam tulis, Tun Mahathir tulis, ada orang baca. Tak ramai, mungkin 10 orang, tapi ada orang baca, dan mereka ini memberi reaksi. Mereka berdebat. Itu saja. Apa dengan ada akta hasutan yang dipindah, apakah ini tidak menakutkan orang untuk meluahkan pandangan mereka secara terbuka itu? Saya pula berpegangan begini. Saya sentiasa berpegangan begini. Ketakutan adalah baik. Fear is a motivation. Berani sangat pun tak guna. Saya rasa masalah kita bukan masalah undang-undang. Masalah kita tak faham undang-undang, tak peduli, tak ambil tahu tentang undang-undang, atau memandang remeh undang-undang, atau lebih teruk kita emosi sehingga kita berasa undang-undang tak penting. Yang lebih penting emosi kita. Saya melihat bahawa saya daripada satu
kelompok yang lama lah, generasi lama. Saya melihat akta-akta yang mempunyai unsur-unsur menjaga ketenteraman awam sebagai sangat penting. Sebab itu saya mengutuk Datuk Seri Najib apabila beliau menghapuskan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Ya. Malah ada cadangan untuk menghapuskan Akta Hasutan. Akta tak salah, pelaksanaan salah. Akta tak salah, kefahaman mengenai akta salah. Pelaksanaan salah. Ini masalahnya. Jadi, kalau kita faham, akta hasutan, aplikasinya sangat terhad. Yang saya fahamlah. Yang asalnya. Kita jangan melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang melakukan sesuatu yang mengancam keselamatan negara. Kemudian disebutkan secara khusus apakah benda-benda itu. Ialah seperti mempertikaikan kedudukan Raja-Raja Melayu, mempertikaikan kedudukan bahasa Melayu, budaya Melayu, agama Islam, hak kewarganegaraan sesiapa pun, tak kiralah kewarganegaraan Cina ke India ke, itu saja lebih kurang. Mengkritik Perdana Menteri, isteri Perdana Menteri, anak Perdana Menteri, kambing kesayangan Perdana Menteri, itu bukan hasutan. Melainkan kita mengatakan kambing Perdana Menteri mempunyai kuasa ghaib yang sangat dahsyat. Kalau kita tengok mata kambing itu, kita akan hilang punca, kita akan lupa diri. Mari kita bunuh kambing itu. Itu mungkin hasutan. Itu hasutan. Sebab kita nak mengambil satu nyawa kambing lah. Selain daripada itu, akta hasutan ni sebenarnya dia nak menjamin supaya kita tak buat benda-benda yang kita tak patut buat. Yang boleh menyebabkan keresahan, menyebabkan kemarahan, menaikkan emosi sehingga tidak boleh dikawal. Itu saja. Cuma pindaan yang dicadangkan, saya masih kata masih dicadangkan lah sebab Dewan Negara belum. Nampak ada macam vendetta. Iaitu kurangkan hak polis dalam siasatan, kurangkan hak mahkamah dalam buat keputusan. Yang ini kalau andaian saya betul, kalau interpretasi saya betul, ini saya rasa tak patut berlakulah dalam era sekarang. Tak patut berlaku. Kita patut menghormati pemisahan kuasa. Kita patut memberi hak kepada mahkamah menentukan hukuman. Saya rasa adalah langsung tak masuk akal kalau kesalahan bawah akta hasutan dikenakan hukuman penjara mandatori. Saya rasa sangat tak patut dan perlulah ditentang oleh semua pihak. Ini bukan menghasut ni, perlu ditentang. Sebab mungkin yang melakukan itu budak sekolah atau budak universiti yang tak tahu pun. Kan? Melainkan ni, ini penting ni, ini penting. Melainkan kerajaan mewajibkan pengajaran akta hasutan sebagai mata pelajaran wajib daripada sekolah rendah sampai ke universiti. Pasal hari ni budak-budak sekolah rendah pun ada smartphone. Budak-budak sekolah menengah pun buat jenaka sekarang ni, jenaka politik. Jadi adakah kita nak menghantar, mewajibkan mereka dipenjarakan kerana mereka membuat kesilapan yang mereka tak tahu? Tetapi kalau orang tua, orang politik buat kesilapan, itu kalau nak campak dia kalau khazum pun saya tak tentang lah. Tapi kita kena ingat bahawa undang-undang sebenarnya bukan menghukum. Undang-undang lebih bertujuan mendidik, menyekat dan mendidik, bukan menghukum.
Tapi nampak pindahan-pindahan ini lebih mirip kepada menghukum. Dan satu lagi perkara yang tak betul dilakukan oleh pentadbiran Najib. Tapi kita kena tengok, adakah Dr. Seri Najib yang menulis, yang yang merangka pindahan itu? Adakah beliau sendiri yang menulis pindahan? Siapa yang menulis pindahan itu? Patutnya Ijri. Yalah. Tapi dia telah berjanji untuk memansuhkan akta itu. Ya, kalau Perdana Menteri berjanji memansuhkan akta itu, tetapi sekarang keadaan tidak mengizinkan beliau memansuhkan akta itu, beliau menjadi kewajipan beliau mengekalkan akta itu, tetapi dengan tidak memburukkan lagi keadaan. Tapi kalau kesalahan di bawah akta hasutan boleh dipenjara mandatory, itu lebih teruk. Ini maksudnya Perdana Menteri lain dia cakap, lain dia buat. Ini cabaran muda beliau lah. Sebab semua janji-janji kesederhanaan, keterangkuman, ini semua janji beliau yang tertera di dalam laman web beliau sendiri. Datuk, akhir sekali mungkin Datuk ingin tambah apa-apa yang Datuk rasa saya tertinggal nak soal Datuk. Ini saya nak cakap tentang tanggungjawab wakil rakyat. Tak kira di Dewan Rakyat, di Dewan Negara, di Dewan Undangan Negeri. Saya rasa mereka perlu kembali kepada kontrak sosial yang mereka tanda tangani dengan pengundi setiap 5 tahun sekali. Saya nampak sekarang wakil rakyat kita lebih mementingkan diri mereka, parti mereka, keegoan mereka daripada ikrar janji kontrak mereka dengan dan kepada pengundi mereka. Lebih-lebih lagi lah sekarang ni mereka telah mendapat kenaikan gaji yang sangat besar pada ketika rakyat dibebankan oleh cukai baru GST dan oleh pelbagai masalah hidup. Mereka mendapat kenaikan gaji yang sangat besar. Kenaikan gaji yang mereka terima baru-baru ini menjadikan mereka di antara mereka, meletakkan mereka di dalam kelompok 1% berpendapatan paling tinggi di negara kita. So mereka sangat nasib baik. Walaupun bagi saya konsep wakil rakyat, kerjaya wakil rakyat, dia bukan sebenarnya kerjaya. Dia adalah khidmat, servis. Dia bekerja bukan untuk dapat gaji. Dia melaksanakan khidmat. Dia berkhidmat untuk rakyat. Tapi Datuk, kalau kita tengok negara kita, wakil rakyat kita, khususnya ahli parlimen, terlalu banyak menghabiskan masa untuk perkara remeh-temeh. Contoh pergi ada orang mati, kenduri. Sedangkan mereka sepatutnya menghabiskan banyak masa mengubah undang-undang. Contohnya macam Datuk kata akta hasutan. Macam mana nak menjadikan dia lebih baik? Tidak ada agenda-agenda yang boleh tersalah apa kita buat. Mana tu Datuk? Politik kita adalah politik akar umbi. Jadi tak salah bagi saya wakil rakyat pergi kenduri, pergi ziarah orang sakit, pergi majlis tilawah Al-Quran sebagainya. Malah yang saya bimbang sekarang ialah lebih ramai wakil rakyat tak lagi buat kerja macam itu. Apa salahnya kalau mereka pergi berjumpa rakyat, mengetahui masalah rakyat dan bawa ke parlimen? Kalau tak bawa ke parlimen pun, bawa kepada Jawatankuasa Kemajuan Kampung. Atau bawa kepada pejabat daerah. Mengatakan ni kampung Lana Bulu ni jalannya berlubang-lubang. Atau bekalan airnya dah 3 bulan terputus. Tak salah bagi saya. Yang lebih membimbangkan saya ialah
keegoan mereka. Nak tunjuk pandai. Dan berdebat bukan kerana isu, berdebat kerana personality. Dan sebenarnya ramai daripada mereka menghabiskan lebih banyak masa sebagai ahli perniagaan atau ahli lembaga pengarah pelbagai syarikat swasta dan syarikat kerajaan. Dan bagi saya mereka tidak menghabiskan cukup masa dengan rakyat jelata. Sebab itulah kita tengok dalam 2 pilihan raya yang lalu, parti-parti Pakatan Rakyat mendapat sokongan yang begitu hebat. Sebab wakil rakyat mereka, calon-calon mereka tidak ada jawatan rasmi tidak jawatan rasmi. Mereka boleh menghabiskan lebih banyak masa di kawasan. Itu yang rakyat mahu sebenarnya. Yang lebih kita dengar, selalu yang kita dengar dirungutkan oleh rakyat ialah lepas pilihan raya hilang. Dan saya dengar ada setengah menteri besar mesyuarat Exco pun buat di Kuala Lumpur. Ini bagi saya adalah satu contoh penyelewengan yang bukan penyelewengan kewangan, penyelewengan keutamaan yang sangat teruk. Bagaimana pula dengan wakil rakyat yang tak hadir sidang parlimen ataupun sidang dunia tertutup? Ini bukan cerita baru lah. Saya tak tahu sama ada ia menjadi lebih baik atau lebih buruk. Keadaan itu sudah bertambah baik atau lebih buruk, saya tak tahu. Zaman dulu kala, zaman Tok Nadok Mataung Kedah, masa saya jadi pengarang akhbar di Seksam dulu, kita buat roll call. Kita mencatatkan dalam akhbar kita bilangan ahli dewan yang berada dalam dewan pada sekian-sekian masa itu, tiga waktu dalam satu hari. Itu pun mereka tak suka, mereka marah. Tak tahulah sekarang sama ada orang yang peduli attendance, kehadiran di dewan ni. Tapi kita tengok, kita bercakap nak jadi negara maju, kan? Kita tengok di negara maju, Perdana Menteri boleh kata setiap hari terpaksa pergi ke Parlimen menjawab soalan. Setiap hari Dewan bersidang, Perdana Menteri pergi ke Dewan untuk menjawab soalan. Saya tak tahulah berapa kerap Perdana Menteri kita hadir Dewan, saya tak tahu itu. Kita patut tahu. Mungkin sebab itulah kita masih teragak-agak mengadakan siaran langsung keseluruhan persidangan Dewan. Sebab kita takut tengok nanti orang tahu kata ramai tak hadir. Tapi kalau kita ada sidang, kalau kita ada siaran langsung, saya ingat mungkin lebih ramai akan datang ke Dewan. Sebab kalau tak datang orang tahu. Kan? Sekarang ni langsung ni bukan benda baru, bukan benda aneh lagi dah. Sekarang ni kita hidup dalam virtual world. We live in a virtual world. Nothing is confidential anymore. Look at how people eat their breakfast. Most of them don't eat their breakfast first. They take the picture of their breakfast first, then only they eat their breakfast. So, technology today allows you broadcast streaming that is virtual, continuous. The reality is every moment of our life, the moment we step onto the street, we are already being recorded. We are live. We live on CCTV. So I think since we talk so much about an open society, we talk about wanting to be a rich nation. What's the point of being a rich nation if we are not civilized? Are we not today, Dato'? What? Civilized? We are not civilized. Who says we are civilized? We are perhaps one of the least civilized. We are perhaps one of the least civilized people in the world. Why do you say that, Dato'? Look at the number of people who beat the traffic light
beat the traffic light. Look at the number of illegal parking. Look at the number of road accidents. Even policemen rode motorcycle on the wrong side of the road. This is in the newspaper. So we are not civilized. And it is going to be more and more difficult. When you read online, you know we are not civilized. Every other word is dirty word. Every other word is expletive. Every other word is swear word. What civilization are we talking about? What tamadun are we talking about? We are not tolerant. We are corrupt. Or at least the perception is we are corrupt. And corruption is not part of the civilization. Civilized people. How many times do we talk about conscience? We don't talk about conscience anymore. Perhaps people don't even know that there is such a thing as conscience. That there is such a thing as hati kecil. So, I am one of the first person to say that we are not going to achieve the target of 2020, which Tuan Mahathir has started saying now. I started this more 5 years ago. Because I think economically, we cannot. Unless we manipulate the figures. Unless we manipulate the statistics. Because for simple reason, when Tun Mahathir introduced Vision 2020, right, what it was originally called the Way Forward, back in the early 1990s, he was saying that we can become a developed nation only if we grow consistently at the rate of 7 to 8%. We had not been growing at that rate. In fact, we have been growing at best 5% since the financial crisis of 97-98. So economically, I don't think we can achieve. Okay, then look, what were the challenges? What were the challenges? Right? We want to grow. We want to become a developed country in our own mold. Acuan kita. Our acuan has broken, has gone, we have no acuan anymore. Right? And how can we become civilized? We become considerate. When every day, thousands of foreigners come to this country. Right? I'm not trying to run them down. But when people from a lower civilization come, they cannot certainly help to raise our civilization. Right? So, we can be, maybe we can become a rich country. But a rich country is not necessarily a civilized country. How do you define rich country? Earning of more than... Yeah, many countries today are very rich, but they are not civilized. They are not civilized. You understand what I mean? Yeah. So we may become a rich country, but I'm afraid that we're not. That we ourselves, don't talk about the 4 million foreigners. Talk about we ourselves. Are we civilized enough? If we are civilized, we are willing to accept each other's point of view. If we are civilized, we will argue in a civilized manner. If we are civilized, we show our civility. We are not. There's not going to be road rage, right? People will not invade the football pitch. But people do not kill infants, right? People do not accept bribe. People do not give bribe in a civilized society. That's why some of the civilized society in Europe, they are exactly what Islam said, what is said in the Quran. Right. So I'm very pessimistic
that we can become a developed country. We can become a rich country, but not necessarily developed. In fact, we can become rich and still not developed. Kuala Lumpur may be developed, Penang may be developed, Selangor may be developed. But look at the level of poverty in Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu and Kedah. So it cannot be a civilized society when we have very rich people, we have few very rich people, and a lot of poor people down in the dump, so to speak. So maybe Malaysians should be more open in discussing this, and not just to listen to the politician or leave the agenda purely to a politician. Where are our intellectuals? Where are our professors? Where are our professionals? Right. In the current situation, the professionals should speak up. They should tell the truth what's happening to this country. They have to take position, take ownership of issues. Masalah kita ialah kita berasa politik pentadbiran adalah tanggungjawab orang politik saja. Bukan, di situlah kita silap. Ya nak? Di situlah kita tengok Indonesian democracy is becoming very participatory. Even their media. Yes. So that's yeah. Kita tak boleh tu. You give one macam bodoh tu. You talk something, if it comes from a non-Malay, non-Muslim, terus they say this is nothing to do with you. Yeah, but give your opinion or anything like that tu. Yeah, but see, we have lived with hudud for a long time. Did we have a major issue? Did we have major problem with hudud? No, Sharia, things like that. Yeah, because we have a leadership. Because we had a leadership that knew how to manage sensitive things. But when the leadership does not even say openly what is its stance on certain issue, then people have no choice but to make their own interpretation. Right? Either they are making interpretation for academic, intellectual reason, or they are making interpretation for their own safety, for their own well-being.